Tarian tradisional negeri Johor ialah tarian kuda kepang. Tarian kuda kepang merupakan sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Jawa dengan pengaruh Islam. Tarian ini berkonsepkan unsur Islam yang diambil daripada peperangan Rasulullah dan para sahabat serta pakaian tarian ini juga mempunyai unsur Jawa. Tarian ini diperkenalkan oleh pendakwa Islam sebagai cara untuk menarik minat penduduk dan disusuli sebelum atau selepas memberi dakwah. Tarian kuda kepang juga dipertunjukkan di majlis keramaian, majlis perkahwinan dan di hari perayaan. Kuda kepang ini biasanya diperbuat daripada anyaman yang dibentuk seperti seekor kuda tanpa kaki dengan menggunakan buluh atau kulit binatang yang diwarnakan. Tarian kuda kepang tradisi dikatakan memiliki banyak jampi serapah dan penari mungkin hilang kesedaran akibat dirasuk. Penari yang dirasuk mampu melakukan perkara berbahaya seperti memakan kaca dan membuka kelapa menggunakan gigi. Hal ini berlaku kerana penari tidak mempunyai jiwa yang kuat serta niat yang teguh dan faktor lain juga menyatakan bahawa situasi ini terjadi kerana makhluk lain merasuki tubuh penari akibat diseru oleh mentera yang dibacakan sepanjang tarian dijalankan. Tarian Limbai satu daripada cabang seni budaya suku Bajau di daerah Kota Belud. Ia mempunyai nilai-nilai seni yang tinggi yang menggambarkan martabat dan hidup tradisi suku-suku Bajau sejak zaman lampau yang penuh dengan kegemilangan. Bermula dari sejarah perkembangannya yang begitu gemilang, tarian Limbai mempunyai perbezaan jika dibandingkan dengan tarian Lunsai yang juga masih hidup di kalangan masyarakat Bajau, terutama sekali di daerah Kota Belud. Tarian Limbai dapat memperlihatkan pandangan hidup suku Bajau terhadap seni tradisional mereka yang dipusakai dari turun-temurun. Antara rangkaian ceritanya, tarian Limbai ditarikan dengan pakaian tradisi yang lengkap dengan hiasan yang dapat memperlihatkan minat suku-sukunya terhadap benda-benda yang cantik dan indah. Penari-penari tarian ini akan berpakaian penuh dengan perhiasan butang-butang atau yang dipanggil Betawi yang berwarna-warni dan berkilau-kilauan. Seterusnya, di bahagian kepala pula dihiaskan dengan tanjak seperti tanduk kerbau yang juga penuh dengan hiasan yang berkilauan yang dipanggil sarimpak. Tetapi menurut cerita, oleh kerana hiasan ini terlalu berat, maka secara beransur-ansur hiasan ini tidak lagi digunakan untuk tarian dan pindah kepada pengantin-pengantin yang bersanding. Tarian Limbai juga turut ditarikan menurut rentak yang disebut ayas, permainan tengunggu dengan alat-alat seperti sebuah tambur, gendang, sebuah bebandil dan dua gong. Pakaian yang digunakan ialah baju kurung berwarna putih. Dalam zaman awal perkembangannya, tarian-tarian ini digunakan untuk memeriahkan lagi tetamu-tetamu agung, iaitu dengan mendahului perarakan pembesar. Tetapi pada masa ini, biasanya ia diamalkan bagi mengiringi pengantin lelaki menuju ke rumah pengantin perempuan. Menurut kepercayaan asal-usulnya, tarian ini hanya mengandungi 5 orang penari perempuan yang terdiri daripada golongan ibu. Tetapi dalam pembaharuannya, penari-penari bertambah menurut kesesuaian dan suasana satu-satu tempat tersebut. Tarian Cinta Sayang merupakan sejenis tarian tradisional Melayu yang berasal dari Kedah. Tarian ini menggambarkan keluarga nelayan. Tarian ini juga menunjukkan selamat jalan kepada para nelayan yang turun ke laut. Penari-penari menari secara berpasangan. Bagi pakaian tarian ini, penari lelaki akan berpakaian baju Melayu lengkap dan bersongkok, manakala penari perempuan akan memakai kebaya labuh dan selendang yang akan disangkut di bahu. Berikut ialah contoh tarian Cinta Sayang. Tarian Bakusia adalah tarian kebudayaan masyarakat Baba Nyonya di Melaka.
Tarian ini menggunakan bakul sia sebagai prop dan akan dipegang oleh para penari perempuan yang juga dikenali sebagai nyonya. Bakul sia diperbuat dari buluh lembut yang dibalut dengan kertas tebal. Bakul tersebut akan dihias dengan lukisan bermotifkan bunga atau kerawang berlatarkan budaya masyarakat Cina atau baba nyonya. Ia juga turut digunakan sebagai bekas untuk hantaran perkahwinan. Tarian ini kebiasaannya dilakukan dalam kumpulan 6 hingga 8 orang, di mana penari perempuan akan memakai baju kebaya bersama batik sarung dan penari lelaki akan memakai kemeja batik. Tarian ini memaparkan kelembutan dan kesopanan kaum wanita baba nyonya. Tarian ini juga mempamerkan adegan usik-mengusik di antara penari perempuan dan juga penari lelaki mereka. Tarian tradisional negeri Sembilan ialah tarian piring. Tarian piring merupakan sebuah seni tarian kebudayaan orang Minangkabau. Tarian ini secara tradisionalnya berasal dari Solo, bahagian barat Pulau Sumatera, Indonesia. Namun, ia kini didapati luar kawasan tersebut dalam kalangan masyarakat seperti di negeri Sembilan. Tarian ini dilakukan di mana penari memegang piring di telapak tangan mereka dan diiringi lagu yang dimainkan oleh talempong dan saluang. Pergerakan sebegini berniat menyerupai perbuatan para petani semasa bercucuk tanam dan menuai dan sebagainya, langkah-langkah silat yang diamalkan masyarakat Minangkabau. Piring yang dipegang angkat dilontar dan dipijak tanpa gerun dan rasa sakit. Tarian ini merupakan ritual yang dijalankan sebagai rasa syukur terhadap dewa yang memberikan hasil tanaman yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Setelah hadirnya agama Islam ke ranah Minangkabau, tradisi ini tidak dilakukan sebagai ritual, malah dipamerkan sebagai hiburan seperti majlis keramaian dan majlis perkahwinan. Segelintir masyarakat tidak dapat menerima kehadiran kumpulan tarian kerana dianggap ada percampuran lelaki dan perempuan. Bagi mengatasi masalah itu, kumpulan tarian disertai hanya gadis-gadis sahaja. Mak Yong merupakan sejenis tarian Melayu tradisional. Drama tari Mak Yong ini sebagai suatu bentuk drama tari Melayu yang menggabungkan beberapa unsur seperti unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan, muzik vokal dan instrumental, lagu, cerita dan teks percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan terutamanya di Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah, Perlis serta di Kepulauan Riau, Indonesia. Seterusnya, Mak Yong dipersembahkan sebagai hiburan dan juga sebagai cara perubatan. Mak Yong dipercayai wujud sebelum kedatangan Islam lagi. Ia dipentaskan sebagai pementasan diraja di bawah naungan Kesultanan Kelantan sehingga 1920-an. Dengan itu, tradisi ini dikekalkan dalam bentuk asal tanpa meninggalkan peningkatan yang terdapat di istana seperti pakaian yang berhias cantik. Persembahan Mak Yong biasanya dibuka dengan lagu mengadap rebab, diikuti dengan tarian, lakonan dan muzik. Setiap satu cerita mampu dipersembahkan merentasi beberapa amalan dalam siri pertunjukan selama 3 jam. Dalam persembahan tradisi di kampung, ia dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Penonton akan duduk di 3 sisi panggung. Sisi yang keempat dikhaskan bagi orkestra yang terdiri dari pemain rebab, gendang, kepala dua dan tetawak. Kebanyakan peranan dilakukan oleh wanita dan ceritanya berasaskan cerita rakyat tradisi dengan watak raja, dewa dan pelawak. Tarian Datuk Julu atau tarian burung enggang adalah tarian wanita tradisional orang Ulu yang popular di kalangan suku Kenyah Sarawak. Ia pernah dilakukan semasa perayaan komunal seperti untuk menyambut para pejuang yang kembali melakukan serangan memburu kepala
atau semasa perayaan tahunan yang menandakan berakhirnya musim menuai padi. Penari biasanya berpakaian sarung berwarna-warni dan hiasan kepala. Hiasan kepala yang dihiasi dengan jubah yang menonjolkan lambang para dewa. Untuk mewakili sayap burung enggang, dia memegang kipas cantik yang dibuat daripada bulu burung suci. Berikut ialah tarian Datun Julu. Ulik mayang adalah tarian tradisional Melayu yang berasal dari negeri Terengganu. Ia merupakan tarian penyembahan di mana sebuah lagu dinyanyikan dengan iringan orkestra Melayu yang terdiri dari gendang, gong, biola dan akordion. Terdapat banyak versi legenda ulik mayang dan salah satu darinya adalah tarian ini berasal dari upacara rawatan kuno yang dilakukan oleh seorang bomoh ke atas nelayan yang berada dalam keadaan tidak sedar diri setelah pulang dari laut. Dia dipercayai telah dibuka oleh seorang puteri laut yang jatuh cinta padanya. Percubaan bomoh untuk membawa balik roh nelayan tersebut menyebabkan puteri itu menyeru 5 lagi saudaranya untuk melawan bomoh tersebut. Pertarungan di antara si bomoh dan ke-6 puteri berlanjutan sehingga kemunculan puteri yang ke-7 dan yang paling sulung. Puteri sulung berkata, "Ku tahu asal-usulmu," lalu memerintahkan semua yang laut pulang ke laut, yang darat pulang ke darat. Bomoh dan rakan-rakan nelayan yang rasa terhutang budi menyampaikan sembahan nasi berwarna kepada sang puteri. Satu upacara yang kekal diamalkan sehingga kedatangan Islam. Upacara ini dilakukan untuk menunjukkan rasa terhutang budi kepada semangat-semangat laut. Kostum penari ulik mayang mempunyai 2 jenis pakaian. 6 dari 7 penari wanita biasanya akan mengenakan pakaian tradisional seperti songkit lengan panjang, selendang yang dipakai di pinggang, sanggul, subang dan kain songkit panjang di bahagian bawah badan serta beberapa aksesori lain. Watak utama penari yang bermain sebagai Tuan Puteri atau Puteri 7 akan menggunakan pakaian dan aksesori yang sama seperti 6 penari yang lain. Tetapi yang berbeza adalah dia akan memakai baju songkit lengan pendek dan warna bajunya juga akan berbeza. Biasanya dia akan memakai baju berwarna kuning untuk menggambarkan bahawa dia adalah puteri utama penari. Sementara para penari lelaki mereka akan memakai baju tradisional lelaki Melayu iaitu baju Melayu. Lagu ulik mayang ini didakwa oleh sesetengah rakyat Malaysia sebagai berhantu kerana selain dari asal usul sebagai lagu pemujaan, iramanya juga dikatakan agak menyeramkan.